القلوب إلى الحبيب تميل ومعي بذلك شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمدا فترى دموع العاشقين تسيل. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Baik. Pelajaran kita pada hari ini ialah mata pelajaran ibadah. Dalam mata pelajaran ibadah ni, kita akan jumpa dengan tajuk yang pertama, iaitu tajuk azan dan iqamah. Okey, dalam tajuk azan dan iqamah ni, apa yang kita akan dapat selepas kita belajar mata pelajaran ini, ataupun kita belajar tajuk yang pertama, iaitu tajuk azan dan iqamah ni, pada akhir pelajaran, murid akan dapat apa? Murid akan dapat menyatakan pengertian serta rukun azan. Okey, kita boleh bagi makna. Apa makna rukun pengertian serta rukun azan? Azan itu apa erti dia dan apa itu rukun azan? Okey. Seterusnya kita akan boleh menunjukkan cara azan yang betul. Okey, kita akan dapat mengetahui bagaimana untuk kita azan dengan cara yang betul. Kemudian kita akan dapat menyatakan pengertian serta hukum iqamat. Okay. Seterusnya yang tadi pengertian azan, yang ni adalah pengertian iqamat dan hukum iqamat itu. Dan seterusnya kita akan dapat membandingkan perbezaan kalimah azan dan iqamat. Kerana di antara azan dengan iqamat tu dia ada perbezaan, sedikit perbezaan di antara kalimah azan dan iqamat. Yang seterusnya adalah kita dapat membaca dan menghafaz doa selepas azan dan iqamat. Unit yang pertama adalah azan. Pengertian azan apa dia? Pengertian azan dari segi bahasa adalah azan itu bermaksud pemberitahuan ataupun kita nak habaq dekat orang. Yang tu ialah pengertian azan. Kita nak habaq dekat orang. Itu pemberitahuan. Dari segi istilah pula, apa itu azan? Azan merupakan lafaz yang khusus sebagai satu pemberitahuan masuknya waktu solat fardu. Azan itu ialah satu perkataan ataupun satu kata-kata yang tertentu. Ada kata yang khas, ada kata yang khusus. Untuk apa? Untuk kita, apa fungsi dia? Kata-kata ni, kata-kata lafaz azan ni, untuk kita nak habaq ke orang kata waktu solat telah masuk. Okey, waktu solat fardu telah masuk, jadi kita akan melaungkan azan. Seterusnya, buka kepada muka surat 6. Muka surat 6. Baik. Hukum azan. Hukum azan ni, kita tengok pada gambar tu. Gambar apabila seorang guru bertanya kepada anak murid dia, hukum azan. Guru tu kata apa? Ustaz tu kata apa? Dia kata, Aiman, apakah hukum melaungkan azan? Jadi anak murid dia jawab, hukum melaungkan azan adalah sunat muakkad Ustaz. Ia dilakukan sebelum menunaikan solat fardu. Jadi hukum azan ini adalah sunat muakkad.
dia dibuat sebelum kita menunaikan solat fardu. Kalau selepas kita sembahyang tak payah azan dah lah. Dia sunat sebelum kita azan. Sebelum azan, bukan selepas azan. Seterusnya adalah info tentang azan itu sendiri. Kita baca. Azan mula disyariatkan pada tahun pertama hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila mula-mula disyariatkan azan? Bila Nabi suruh kita azan mula-mula sekali adalah pada tahun pertama hijrah. Semasa Nabi berhijrah daripada kota Mekah ke kota Madinah. Okey, pada tahun itulah Nabi suruh kita untuk melaungkan azan. Okay, yang seterusnya, orang yang melaungkan azan adalah dipanggil muazzin. Okey, perbuatan kita buat itu adalah azan. Jadi orang yang tukang azan tu atau kita panggil Bilal tu, tukang azan tu kita panggil muazzin. Okey, seterusnya, azan dilaungkan sebagai pemberitahuan masuknya waktu solat serta menyeru orang Islam supaya bersama-sama menunaikan solat. Jadi azan itu apa maksudnya? Adalah untuk dia nak bagi tahu kepada orang bahawa masuk waktu solat. Dan kita nak habaq ke orang, marilah sama-sama kita menunaikan solat. Okay, seterusnya, lafaz azan. Lafaz azan. Lafaz azan dan ertinya. Okey. Azan ini dia ada lafaz yang tertentu. Ia merupakan kata-kata yang tertentu. Apa dia lafaz dia? Lafaz dia yang pertama adalah Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang maksudnya adalah Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Kemudian ucapan Ashhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi tiada Tuhan melainkan Allah. Kemudian kita kata Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi Nabi Muhammad pesuruh Allah. Okey, ini kata-kata seolah-olah dalam mengucap dua kalimah syahadah. Kemudian dia teruskan lagi azan tu dengan perkataan Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah, iaitu marilah menunaikan solat. Kita nak panggil orang untuk menunaikan solat. Kemudian kita kata lagi dalam azan Hayya 'alal falah, yang bermaksud marilah menuju kejayaan. Kita nak panggil semua orang untuk berjaya. Okey. Seterusnya ialah selepas kita baca Hayya 'alal falah, untuk sembahyang subuh dia lain sikit. Okay, kita baca. Selepas lafaz Hayya 'alal falah, kalimah As-salatu khairum minan naum yang kita bacakan dua kali ditambah pada lafaz azan subuh yang bermaksud solat itu adalah lebih baik daripada tidur. Selepas kita baca Hayya 'alal falah, kalau untuk subuh kita kena tambah As-salatu khairum minan naum. Yang kita nak subuh ni orang duk lena lagi, jadi kita tambahlah. Kita tambah solat itu lebih baik daripada tidur. Jadi itulah hikmah dia, ditambahkan as-salatu khairum minan naum. Kemudian kalau bukan sembahyang subuh, kita teruskan daripada Hayya 'alal falah. Kita baca Hayya 'alal falah, Hayya 'alal falah. Terus ke Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah. Okey, untuk subuh saja ditambah as-salatu khairum minan naum. Solat itu adalah lebih baik daripada tidur. Kemudian Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, La ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah. Okey, itulah yang kita dapat daripada pelajaran kita pada hari ini.
iaitu pengertian azan, hukum azan dan lafaz azan dan erti dia. Pengertian dia adalah untuk kita panggil, ya, azan ini adalah satu lafaz yang khusus, satu kata-kata yang khusus untuk fungsi dia, untuk kita panggil orang untuk menunaikan ataupun kita panggil orang bahawa dah telah masuk waktu azan. Jadi untuk kita panggil orang menunaikan azan. Kemudian hukum dia adalah sunat muakkad. Okey, sebelum kita semayang fardu. Tapi dah bukan lepas semayang fardu, dia tak sunat dah lah. Dan lafaz-lafaz dia serta makna-maknanya. Kita bila kita menunaikan azan, kita kena faham lah. Jangan kita sekadar kita azan saja dengan suara yang sedap, tapi apa pun kita tak faham daripada perkataan azan tu sendiri. Jadi kita kena faham maksud dia. Kita jumpa lagi pada pelajaran kita yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.